الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok surah An-Nur, tuan-tuan ya. Surah An-Nur, surah cahaya, surah 24 ya, muka surat yang ke 350 ya, 350 Quran bercetak, surah An-Nur 24 ayat yang ke 4 dan ke 5 tuan-tuan ya. Kita pilih-pilih saja ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanat. Ya, cerita orang yang menuduh, memfitnah ya, orang-orang yang baik. Di sini disebut orang perempuan. Muhsanat, orang perempuan yang sudah berkahwin. Kalau muhsan, lelaki ya, lelaki yang sudah berkahwin dituduh melakukan perbuatan sumbang. Kalau perempuan, muhsanat. Jadi Quran sebut jelas tuan-tuan ya, panduan kepada kita orang beriman ya, orang yang datang masjid, orang yang mengerjakan ibadah ya kerana Allah Subhanahu wa taala, ada panduan dia. Panduan dia Quran lah. Ya, bila kita nak bercakap, bila kita nak mengkritik dan sebagainya, kita tengok Quran cakap macam mana. Jadi orang beriman ni orang yang dia ikut apa yang Quran cakap. Ya, apa yang Quran nasihat, apa yang Quran pandu ya. Itulah tujuan kita mengaji Quran, melihat tafsiran dia, mentadabbur ayatnya dan berazam untuk memahami dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Walladzi, dan orang-orang yang yarmuna ya. Daripada kata Roma yarmi, yarmuna ramai. Jadi orang-orang yang mereka menuduh, melempar tuduhan kepada al-muhsanat, orang-orang perempuan yang baik. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi sebab apa Quran banyak sebut tentang perempuan? Kerana kebiasaannya perempuan yang menjadi apa? Objek ya, objek tuhmahan. Lelaki termasuklah ya. Jadi bila disebut lelaki termasuk perempuan, kalau disebut perempuan ya termasuk lelaki juga, melainkan kalau dikhususkan. Jadi orang yang buat tuduhan ni ya, bila dia buat tuduhan summa kemudian lam ya'tu, dia tidak dapat mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 saksi tak ada. Quran sebut ya, bukan kita saja-saja buat, tak ada. Ni Quran bagi tahu. Kita tengok cerita nanti Abi Bakrah. Hari ni menarik tuan-tuan ya, cerita seorang sahabat Nabi ya, Abi Bakrah, berasal daripada Taif. Dia tengok satu kejadian, dia report, ada saksi. Bila sampai di mahkamah, ada saksi yang tarik diri. Jadi bila tarik diri tak cukup 4, asalnya 4 ya, sebab Quran bagi tahu. Jadi kalau tuan-tuan tengok satu kejadian ya, seorang lelaki dan perempuan, kemudian mereka mengadakan hubungan ya, nampak depan mata contoh ya, dan ada cukup saksi, ada 4 orang. Jadi bila cukup 4 orang, bawa jumpa dengan mahkamah. Dan pada masa tu Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Umar jadi khalifah. Umar kita tahulah tegas, orang takut dengan Umar ni. Sebab tu zaman Sayyidina Umar tak ada ajaran sesat. Pasal ya, Umar ni dia, kalau orang lain mungkin pakai psikologi lagi lah, tapi Umar ni dia pakai tampalogi tu ya. Jadi kadang-kadang manusia kena macam tu. Macam kita pun kadang mak dah bagi tahu, ayah dah bagi tahu, tak nak dengar cakap, nak kena pakai rotan logi juga ya. Kita ni alhamdulillah dah makan tampalogi, dah makan rotan ya, itu yang jadi manusia ni.
Kadang-kadang manusia dia macam tu tuan-tuan ya. Ada yang bagi nasihat dia mau dengar. Macam ayah kita lah ya. Kita tengok TV, tengok kartun contoh. Ayah kita berdehem pun kita dah takut dah. Ya. Tapi zaman ni tuan-tuan, dehem lah 100 kali pun dia buat tak tahu je, buat dek. Ya, zaman dulu boleh, zaman sekarang berbeza. Sebab tu Umar kata, alimu auladakum, ajarlah, didiklah anak-anak kamu li zaman, untuk berhadapan dengan satu zaman ghairi zamanikum, yang berbeza dengan zaman kamu. Beza tuan-tuan. Zaman dulu bentuk metodologi pendidikan dengan sekarang jauh beza. Ya. Sebab tu Sayyidina Umar dah bagi tahu dah. Ajar anak kamu bukan dengan cara kamu diajar dulu, mungkin beza, ya. Kerana dulu cabaran media sosial, cabaran TV pun 2 channel je tuan-tuan, TV 1, TV 2. Bila ada TV 3 tu pun Allahu Akbar. Macam dunia ni anak yang punya tuan-tuan. TV 3 dulu ya. Sekarang tak payah tanya dah tuan-tuan berapa banyak TV. Ya. TV dah masuk dalam panggung wayang, dah masuk dalam rumah kita ya. Setiap bilik anak kita ada TV. Paling kurang pun ada gadget yang boleh tengok TV. Lebih pada TV pun boleh tengok. Jadi apabila Omar bagi tahu, maka Omar sudah melihat bagaimana cabaran mendidik anak berbeza zaman dia dengan zaman anak, zaman cucu, zaman cicit dan seumpamanya. Ya, sebab itu didikan Omar itu akhirnya menjadi cicit dia. Ya, Omar juga, Omar bin Abdul Aziz jadi orang hebat. Ya, sedangkan Umar bin Abdul Aziz tak hidup zaman sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi, ya, tetapi kehebatan dia menjadi buah mulut umat manusia. Ya. Okey, balik pada cerita zaman Nabi, zaman Umar ni tuan-tuan ya. Jadi bila seseorang nak tuduh orang lain buat jahat, terutamanya yang berkaitan dengan isu-isu hubungan ya lelaki perempuan, dia tak boleh bawa 4 saksi. Maka fajliduhum, maka sebatlah, rotanlah mereka tu bukan orang yang buat tau. Mereka tu bukan orang yang melakukan hubungan tadi. Mereka ni adalah orang yang menuduh. Yang menuduh tu tak? Ya, jangan main-main. Ya, sebab tu kita kalau nak buat sesuatu kena tengok dulu. Tengok Quran cakap apa? Boleh tak kata macam tu? Kalau tak boleh, tengok balik Quran. Ya. Fajlidu, maka jilidlah mereka, mana rotanlah mereka, sebatlah mereka, samani najal datan 80. Bukan 8 tuan-tuan ya. Kerana 8 tu pun banyak dah. 80 jaldatan, 80 kali sebat. Kemudian apa lagi? Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan kamu terima penyaksian mereka selama-lamanya. Mana kalau dia buat jahat, dia tak taubat ya, dia tuduh, kemudian tak boleh bagi 4 saksi, kemudian ya dia dijatuhkan hukuman 80 kali sebat, dan penyaksian dia tidak diterima selama-lamanya. Quran bagi tahu wala taqbalu, dan janganlah taqbalu kamu terima lahum daripada mereka syahadatan, penyaksian mereka. Kalau mereka sebut tadi saya dah nampak satu aksiden, jangan percaya tuan-tuan, pasal dia pernah menuduh ya orang baik, lelaki atau perempuan buat jahat, dan dia tidak boleh mendatangkan 4 saksi ya. Kemudian penyaksian dia tidak boleh diterima abadan selama-lamanya. Wa ulaika, mereka itu, mereka itulah ya al-fasiqun, orang fasik tuan-tuan, bukan main-main ya. Ayat yang keempat, ayat kelima tuan-tuan, sebelum kita masuk cerita sirah dia ya. Sebab ayat-ayat Quran ni dia ada konteks dia ada sebab musabab ya, sebahagian turun kerana apa ya. Okey, kemudian ada tak dia punya apa kita panggil, dia punya penyelesaian, ada tak? Ada, mesti. Islam datang dengan membawa solution ya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi negara Arab ya, bila nak buat pilihan raya ke apa, dia akan bagi tahu Islam adalah jalan penyelesaian ya. Al-Islam huwal hal ataupun huwal hil ya. Islam tu adalah penyelesaian ya. Islam akan datang bawa penyelesaian. Jadi kalau orang tu dah buat jahat ya, katalah ya dia tak tahu tetapi dah terbuat ya, dia dijatuhkan hukuman, kemudian penyaksian dia tidak diterima, ada tak cara untuk dia kembali ke pangkal jalan? Ada tak? Ada, jangan bimbang tuan-tuan. Ada cara penyelesaian dia ya, ada dia punya exit plan dia ada tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah ya, buat financing dengan mana-mana apa kita panggil ya, institusi kewangan ya, financial institution, tuan-tuan tak boleh bayar
Bila tuan-tuan tak boleh bayar kan, macam mana? Bila tak boleh bayar, ada tak exit plan? Mesti ada. Ya, refinancing lah mesti ada punya tuan-tuan. Mesti bank panggil. Sebab kita apa kita panggil? Ya, kita tak jadi good paymaster. Bila kita tak boleh bayar, bank akan bagilah tawaran. Dia buat macam ni, buat macam ni, mesti ada punya tuan-tuan. Islam macam itulah, ya. Jadi illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang bertaubat. Taubat juga tuan-tuan, ya. Sebab dosa kecil ambil wuduk boleh hapus. Ambil wuduk, berjalan ke masjid, tuan-tuan kan, ya. Sebab tu kita nak keluar rumah mesti ada wuduk. Mesti ada wuduk. Sebab Nabi suruh, man tatahhara fi baiti, sesiapa yang berwuduk di rumahnya. Ya, tuan-tuan. Sebab apa? Ya, bil air surau masjid melambung. Pasal tuan-tuan ambil wuduk kat masjid. Ambil wuduk kat rumah tuan-tuan. Ya, tanggung sendiri, ya. Nak mandi, nak berkubang, nak apa kat rumah. Maknanya ambil wuduk di rumah. Nabi sebut man tatahhara fi baiti, sesiapa yang berwuduk bersuci di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke masjid kalau rumah dia dekat. Kalau rumah dia jauh, naik kenderaan lah. Ya, tujuan datang masjid untuk apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk mengerjakan, melaksanakan satu fardu daripada 5 fardu. Solatlah tu maknanya solat. Ya. Kanat khatwatahu, maka 2 langkah yang dibuat daripada rumah ke masjid tu. Ya, yang pertama tahutu khati'atan. Yang pertama menghapuskan kesalahan. Yang kedua wal ukhra, yang kedua apa tuan-tuan? Tarfa'u darajatan, mengangkat darjat. Ya, maknanya dosa kecil ni senang, ya. Kita bersalam dengan kawan kita bila berjumpa, tapi muka kena manis lah. Ya, jangan muka masam, ketat. Ya, mentang-mentang kita datang awal ke masjid, muka ketat. Tak patut tuan-tuan, ya. Patutnya muka manis. Ya, tabassum muka, senyuman yang kamu lemparkan kepada saudara kamu tu, ya, sedekah. Ya, fi wajhi akhika sedekah. Jadi orang yang bertaubat, bila dia taubat mim ba'di zalika, selepas itu, bila dia bertaubat, wa aslahu, dia kena buat baik, dia kena baiki diri dia. Dulu dia mengata orang, sekarang dia kena berhenti. Kalau dia taubat tapi mengata tetap jalan, ya, forward mesej-mesej yang tak tentu hala ni pun masih buat, macam mana? Tak boleh tuan-tuan. Dia ada syarat. Taubat dan wa aslahu, buat benda-benda untuk baiki diri dia. Ya, melakukan islah, dia panggil islah. Ya, islah tu wa aslahu. Fa innallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha belas kasihan. Bukan penyayang tuan-tuan. Penyayang tu betul, Allah Maha Penyayang, tapi tuan-tuan yakin ke Allah sayang tuan-tuan? Kalau kita tak yakin, balik pada hukum asal dia, Allah Maha belas kasihan. Sebab tu Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan, ya. Jadi kisah yang Ustaz nak share pada hari ini ialah kisah seorang sahabat Nabi namanya Abi Bakrah. Ya, nanti kita tutup dengan cerita Aisyah dalam surah yang sama juga tuan-tuan, ya. Ini orang Ustaz bagi 2, lelaki yang kena fitnah, perempuan yang kena fitnah. Kita bawa 2 contoh, ya, daripada hadis-hadis yang sahih, jangan bimbang tuan-tuan, ya. Jadi kisah Abi Bakrah. Abi Bakrah ni tuan-tuan budak kecil. Abi Bakrah ni masa Nabi dengan para sahabat mengepung kota Taif. Taif ni dekat dengan Madinah ke dekat dengan Mekah? Dekat dengan Mekah. Ya, berapa jarak? Lebih kurang 96 km jarak dia. Mana 96 km ni kalau kita keluar kita boleh qasar lah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, adab kita bila kita duduk di Mekah, kita dah pernah cerita, bila kita nak keluar pada Mekah ke Taif sebagai contoh, sunat dia, afdal dia, adab dia, kita kena tawaf wada'. Tuan-tuan kena tawaf wada'. Walaupun ya dikatakan tawaf wada' tu tak wajib, memang tak wajib. Tetapi adab kita nak keluar daripada Mekah, nak meninggalkan Kaabah tu, ya, kita tawaf wada'. Ya. Kalau tuan-tuan tak tahan nak tawaf apa ni, pusing sana pusing sini tuan-tuan, ya, naik skuter lah. Naik tingkat 2 tu, ya. Bayarlah 50 rial ataupun 100 rial, ya, untuk 2 orang. Tuan-tuan naik skuter, selesai. Kemudian naik bas menujulah ke Taif, ya, 96 km. 96 km berapa batu? Lebih kurang 60 batu. Ya, sebab 50 km 80 batu. Ya, 50 km 80 batu. Jadi maknanya 60 km 96 80 km 80 batu, sorry. Ya, 60 batu 96 km. Mana kalau 50 batu 80 km, ya. Jadi 80 minimum untuk boleh qasar. Tuan-tuan ingatlah, ya. Ini apa kita panggil
perkiraan terbaru dalam mazhab kita Syafi'i. Minimum jarak untuk berjalan 80 km plus minus lah, 1-2 km plus minus boleh, tak ada masalah. Ya, ini perkiraan yang dibuat oleh para ulama kita. Ya, dalam kitab Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bura, diterjemahkan oleh bekas Menteri Agama kita, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia yang terjemah tu, guru dia masa dia mengaji kat Syria dulu, ya. Okey. Jadi nak keluar kena tawaf wada. Maknanya kalau keluar tawaf wada, nak masuk tawaf kudum lah. Ya, kalau kita tak nak tawaf kudum, kita niat umrah, ya, niat ihram umrah di apa nama tempat tu, Qarnul Manazil. Ya, tu je cara dia. Kalau tuan-tuan rasa badan kuat nak buat umrah, silakan. Kalau tidak, tawaf selamat datang, tawaf kudum. Kalau tak larat, naik skuter lagi tuan-tuan. Ya, memang itulah cara dia, ya. Tapi yang penting kita beradab dengan Kaabah ni. Okey. Jadi Abi Bakrah ni masa Nabi dan para sahabat mengelilingi, ya, mengepung kota Taif di atas ni, Nabi dan para sahabat kat bawah. Jadi dari segi kita panggil military sign, kalau kita duduk di bawah, musuh di atas, mana disadvantage. Sebab kita nak manah pun payah. Orang atas boleh panah, boleh baling tombak, boleh baling senjata macam-macam. Jadi akhirnya tak dapat nak menembusi, nak penetrate kota Taif tu tak dapat. Ya, tuan-tuan masih ingat masa Nabi datang balik kali pertama berdakwah, mereka baling batu ke Nabi. Ya, ini kali kedua mereka baling senjata pula ke Nabi. Ya. Jadi Nabi pun oleh kerana dah kepung beberapa hari, Nabi pun buat satu announcement. Ya, sabit dalam hadis Nabi kata, sesiapa yang menyerah, maknanya kalau orang Taif turun keluar daripada kota dia menyerah diri kepada Nabi dan para sahabat, mereka dijanjikan kebebasan, dimerdekakan. Jadi Abi Bakrah budak kecil, Abi Bakrah ni cerita Abi Bakrah ni. Ya, Abi Bakrah ni nama sebenarnya ialah siapa namanya? Ya, nama dia siapa kita tengok, ya. Siapa nama sebenar dia? Nufai nama dia, ya. Nufai, bukan Nafi', ya. Kalau Nafi' abang dia, adik dia Nufai. Nufai bin Al-Haris. Dia orang Taif. Orang Taif ni tuan-tuan tahu, ya, orang Taif ni orang yang ada sombong. Pasal dia duduk tempat tinggi, tuan-tuan. Ya, orang duduk tempat tinggi ni. Ya, yang height ni tuan-tuan, ya. Duduk tempat tinggi ni dia biasa sombong lah sikit. Sebab dia boleh tengok orang tak boleh menengok dia. Kemudian kawasan subur pertanian, ada pokok anggur, kebun anggur, ada pokok ros dan sebagainya. Ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Taif ni, tuan-tuan boleh pergi ke ladang ros. Dia dibawa kita ke kilang, ya, buat minyak wangi daripada ros. Ya, bunga ros tu tuan-tuan boleh pergi tengok tempat dia, tuan-tuan boleh beli dengan harga murah. Ya, tuan-tuan boleh beli buah-buahan semua sebagainya yang ditanam sebahagiannya di kota Taif. Ya, sebab tu mereka ni sombong, tuan-tuan. Cuaca sejuk pula tu. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, ya, mereka ni agak sombong sikit. Jadi tak mau menyerah diri. Abi Bakrah antara yang keluar. Jadi Abi Bakrah sebab dia duduk dalam fortress tu, ya. Nak keluar tu macam mana nak keluar? Pintu kota ditutup. Ya, maka dia pun mikir, apa aku nak buat? Allah bagi dia ilham, tuan-tuan, dia ambil tali perigi tu, tali telimba tu, tali timba, ambil tali perigi, dia pun ulur ke dia naik, dia panjat, dan dia pun datang jumpa Nabi bebaskan dia. Budak dia kanak-kanak lagi masa tu. Abi Bakrah, itu yang panggil Abi Bakrah. Bakrah tu maknanya tali perigi. Jadi Abi Bakrah, ya, orang yang menggunakan tali perigi untuk membebaskan diri. Ya, namanya Nufai bin Al-Haris. Itu dia masuk Islam dan akhirnya duduk Madinah bersama dengan Nabi lah. Ya, kita tahu dia budak yang bagus, ya. Dan dia budak cerdik. Ya. Jadi nanti dia selalu ikut ekspedisi Nabi lah, ya. Dan sampailah Nabi wafat, dia khidmat pula kepada Abu Bakar dan juga khidmat kepada Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan, di Basrah dilantik seorang lelaki namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni orang Taif juga. Al-Mughirah bin Syu'bah ni asalnya perompak, tuan-tuan, perompak. Ya, sebab orang Taif ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi Taif, tuan-tuan naik kawasan berbukit-bukit, tuan-tuan kena naik GMC. Tuan-tuan kena naik 4-wheel drive. Bas tak boleh naik, ada kereta kabel atas tu, ada water park dekat atas tu, tuan-tuan, ya, nak naik. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah orang Taif ni sebahagian jadi perompak. Siapa nak pergi ke atas tu, dia rompaknya. Salah seorang ketua perompak, Al-Mughirah bin Syu'bah, akhirnya masuk Islam. Ya. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ni, tuan-tuan, dia very educated.
Very educated tuan-tuan, ya. Sebab yang buat jenayah kola putih ni pun educated people tuan-tuan. Rupanya daripada dulu lagi, ya. Maknanya pengajaran dia apa? Tuan-tuan kalau nak jadi pencuri pun masuk universiti jugalah, ya. Graduate juga tuan-tuan. Jangan, ya, oleh kerana nak jadi pencuri, ya, maka SPM je tak cukup tuan-tuan. Tak boleh, upgrade sikit tuan-tuan punya level of education. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah perompak masa perang Khandaq, perang Parit tu, ya. Al-Mughirah bin Syu'bah datang, dia bai'ah pada Nabi, masuk Islam dia tuan-tuan. Ya. Dan dia jadi penulis surat-surat Nabi. Sebab dia educated, boleh membaca, boleh menulis. Orang dulu kan tak pandai baca, tak boleh menulis. Sebab tu yang menulis wahyu tak ramai. Al-Mughirah bin Syu'bah dia menulis surat-surat Nabi tuan-tuan. Ya. Sebab itu, ya, ada orang bincang lah balik pasal apa Al-Mughirah ni tak tulis Quran. Ya, sebab orang kenal dia perompak tuan-tuan. Jadi kalaulah status perompak, memang dia dah taubat betul. Tapi kalaulah, ya, dia salah seorang penulis wahyu, nanti orang akan ungkit balik, boleh percaya ke? Ni perompak dulu, kepala perompak samsing besar. Ya, jadi mungkin atas sebab itulah Nabi hanya menugaskan dia sebagai penulis surat-surat rasmi. Bagus dia, orang baik. Ya, dan dia ni cerdik. Tuan-tuan, Ustaz cerita Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ni tuan-tuan, beliau pernah dilantik menjadi gubernur di Bahrain. Ya, dia jadi gubernur. Tapi orang ada yang tak suka dengan dia pasal dia ni orang cerdik. Mana orang nak menipu tak boleh, orang nak rasuah pun tak boleh. Orang marah tuan-tuan. Kita sebagai pemimpin, kalau orang nak bagi rasuah kita tak nak ambil, orang marah. Kalau kita ambil rasuah pun orang marah. Kalau kita tak ambil pun orang marah juga. Al-Mughirah bin Syu'bah tak ambil rasuah. Dia pemimpin yang tegas. Ya, dia jalankan tanggungjawab dia. Orang Bahrain tak suka dia. Orang Bahrain, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Bahrain antara negara yang majoriti Syiah tuan-tuan. Bahrain ni Syiah, ya. Sebab itu orang putih, American ke British ke apa, kalau dia kerja dengan Aramco ke, kerja dengan syarikat-syarikat minyak di Saudi, tuan-tuan bertahu, dia tak duduk di Saudi. Dia duduk di Bahrain. Ataupun dia duduk di Saudi sementara, isteri dan anaknya duduk di Bahrain. Sebab Bahrain semua boleh tuan-tuan. Saudi semua tak boleh dulu, sekarang semua dah boleh pula. Ya, Bahrain sejak dulu memang boleh tuan-tuan. Bahrain nama dia, ya. Jadi sejak zaman dulu dah ada Bahrain ni. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau telah di orang Bahrain hantar petition suruh Sayyidina Umar lucutkan dia. Lucutkan jawatan dia pasal dia tak nak ambil rasuah tuan-tuan. Ya, dia strict, ya, tak nak ambil rasuah. Jadi rupanya orang baik pun orang tak suka tuan-tuan. Kalau kita jahat lagi orang tak suka. Jadi lebih baiklah jadi baik. Ya, maka Umar telah lucutkan jawatan dia. Ya, dia pun balik ke Madinah tuan-tuan. Nak buat macam mana, jawatan dah tak ada. Ya, macam biasalah. Tapi dia tak protes. Dia tak buat press conference, tak buat tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab orang tuduh. Orang tuduh tak apalah. Satu hari nanti bila orang tuduh ni tuan-tuan, dia tak boleh bawa bukti, kena orang tu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Orang Bahrain telah buat perancangan untuk jatuhkan Mughirah ni. Apa dia buat tuan-tuan? Dia kumpulkan duit, mereka buat satu tabung, ya, kumpulkan duit, kumpul duit. Dia lantik seorang lelaki yang pandai bercakap. Mungkin daripada persatuan peguam-peguam dia, tak tahulah, mungkinlah kot. Ya, jadi datang ke Madinah, dia nak tuduh Mughirah bin Syu'bah, bayar mereka untuk tak bercakap tentang keburukan Mughirah. Ya, tuan-tuan, ya, dia kumpul duit untuk buat jahat. Kita kumpul duit nak bina masjid, kumpul duit untuk buat perkara-perkara baik, ya. Mereka pun datang ke Madinah. Ni nak tunjuk cerdik Mughirah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam mana dia jawab nanti. Jadi bila orang tu datang, dia jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, Amirul Mukminin, kami orang Bahrain nak bagi tahu pasal apa kami tak suka dengan Mughirah ni. Ya, dia telah rasuah kami. Sebenarnya dia orang bagi rasuah kat Mughirah tak nak ambil. Maka apa yang berlaku? Dia bawa duit tuan-tuan. Dia bukti, ya, sebagai bukti kena bawa duit, kena ada proof. Maka Umar panggil Mughirah, ni ada orang Bahrain report engkau bagi duit ke dia. Berapa dia bagi? Ya, sebagian riwayat kata 100,000 dirham. Ya, ada yang kata lebih, ya. Jadi tak apalah, yang penting dia bagi tu. Jadi Umar pun kata, apa jawapan yang kau nak bagi? Engkau nak pertahankan diri pakai apa? Mughirah pun Allah bagi ilham tuan-tuan. Orang baik ni insya-Allah Allah bagi ilham. Ya, dia kata macam inilah, sebenarnya Amirul Mukminin, aku mengakulah. Dia tak buat. Aku mengakulah aku telah bagi dia. Tapi aku tak bagi dia 100, aku bagi dia 200. Pucat leci kawan ni tuan-tuan. Pasal dia claim, dia kata Umar bayar dia 100. Ya, apa Umar pula? Al-Mughirah bayar dia 100.
Kata Al-Mughirah, tak apalah, aku mengakulah aku bagi dia. Tapi aku bagi 200. Mana hilang 100 lagi? Sudah kawan ni tuan-tuan. Jadi kawan ni tak boleh nak kata dah, tak boleh nak cakap apa dah. Ya, sebab dia duduk, dia daripada Bahrain. Nak kontak kawan macam mana tuan-tuan? Masa tu WhatsApp group tak ada lagi. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana tuan-tuan? Tak boleh nak buat. Dia pun mengaku ginilah, berpeluh dia tuan-tuan. Ya, dia kata Amirul Mukminin, sebenarnya aku diupah. Cerita tuan-tuan. Aku diupah oleh orang Bahrain yang tak suka dengan Mughirah, ya. Kerana Mughirah ni tak mau ambil rasuah, tak mau buat tu, tak mau buat ni, maka apa yang berlaku ialah kami sengaja jatuhkan dia. Ya, maka baru Umar tahu tuan-tuan bahawa senyal Mughirah tak bersalah. Tapi bila Umar offer Mughirah untuk balik ke sana, mana nak mahu tuan-tuan? Orang sana dah buang kita, tiba-tiba kita nak balik. Sorry lah tuan-tuan, minta maaf. Jadi Al-Mughirah telah dilantik menjadi Gubernur Basrah pula. Ya. Al-Mughirah ni tuan-tuan antara sahabat Nabi yang banyak kena fitnah. Banyak kena fitnah. Sahabat Nabi tuan-tuan, orang baik, tapi kena fitnah. Memang asalnya dia perompak tu zaman jahiliah. Ya, dah baik dah, dah bagus dah tuan-tuan. Ya, okey. Itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita pergi ya bahagian kedua, Al-Mughirah di Basrah pula. Al-Mughirah di Basrah sama dia orang baik. Ya. Di Basrah ni tuan-tuan, ya, orang perempuan ni orang Parsi. Basrah ni dia dekat dengan, kita tahu Basrah ni dulu Iraq ni sebahagian daripada Persian Empire. Orang perempuan ni segak-segak perempuan ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah tahulah. Ya, duduk dekat apa Bukit Safa tu, orang perempuan Iran baca Quran. Ya, jadi ya kita kata Allah kurniakan orang Parsi ni memang segak-segak. Salman Al-Farisi segak tuan-tuan. Ya. Jadi bila orang perempuan ni segak-segak, Al-Mughirah ni boleh tahan duduk atas bukit, putih kulit muka, ya. Maka orang perempuan di Iraq, di Basrah tu antaranya Ummu Jamil. Ummu Jamil dalam sejarah ada dua. Satu Ummu Jamil isteri kepada Abu Lahab, pun segak juga tuan-tuan. Pernah menang ratu cantik di Mekah tu. Itu yang kahwin dengan Abu Lahab. Abu Lahab politician dengan artis, kenalah tuan-tuan. Betul tuan-tuan, ya, ini bukan main-main. Memang sejarah macam tu tuan-tuan. Ya, minta maaf kalau ada orang politik dan bangsa, minta maaf. Ya, tapi itu memang hak benda yang berlaku. Seorang perempuan lagi Ummu Jamil. Ummu Jamil hidup zaman Basrah, zaman Saidina Umar tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik. Orang perempuan ni Ummu Jamil. Dia memang minat sungguh ke gubernur tuan-tuan. Lawan pun besar tuan-tuan. Ya, belum cerita benda lain lagi. Ya. Jadi dia minat dekat Mughirah. Mughirah tak mau. Mughirah ni tak mau tuan-tuan. Ya, walaupun dia memang ya memang selalu ya datanglah ke pejabat lah, ada hal lah, apa semua sebagainya. Mughirah buat sekadar yang perlu saja. Tapi Mughirah ni, Al-Mughirah ni dia elak untuk duduk dengan Ummu Jamil tadi, ya. Dan pada satu hari tuan-tuan, apa yang berlaku, ya. Ketika Abi Bakrah, ya, Abi Bakrah dengan 4 orang sahabat ni. Abi Bakrah ada, Nafi' ada, ya, ada 4 orang tuan-tuan. 2 sahabat Nabi, 2 lagi tabi'in. 4 orang berjalan di satu tempat. Bila mereka berjalan satu tempat dekat dengan rumah Mughirah bin Syu'bah. Bukan rumah lah, ya, kita kata macam kemah lah tuan-tuan. Ya, Allah takdirkan tuan-tuan angin kuat. Bila angin kuat, apa yang berlaku? Angin kuat tuan-tuan, angin tu angkat kemah tu. Di bawah kemah tu orang nampak 4 orang. Abi Bakrah tadi nampak dengan 4 orang lagi, ya, dengan 3 orang lagi, dia 4 orang semua, ya, sebab kena buat 4 saksi. Maka dia nampak, ya, Al-Mughirah dengan seorang perempuan, muka macam Ummu Jamil. Muka macam Ummu Jamil, tapi bukan Ummu Jamil. Ya, kerana kalau tuan-tuan tengok para ulama hadis sebut cerita sirah ni tuan-tuan, mereka kata isteri, ya, isteri kepada Al-Mughirah ni muka ada iras-iras Ummu Jamil. Ya, muka ada iras-iras Ummu Jamil. Maknanya tuan-tuan, ya, kalau kita pandang daripada jauh memang nampak macam Ummu Jamil lah. Sebab Ummu Jamil ni orang tahu dia memang suka dengan Al-Mughirah ni. Jadi mungkin dia goda Al-Mughirah ni, dan Al-Mughirah pun bersama dengan dia. Jadi yang melihat tu Abi Bakrah, yang melihat tu Nafi', yang melihat tu apa Ziyad bin Abihi. Ziyad bin Abihi ni adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Jadi mereka pun bila dah tengok benda tu, maka mereka pergi Madinah, pergi report kepada Sayyidina Umar tuan-tuan. Bila mereka report kepada Sayyidina Umar tanya seorang-seorang, betul ke kau nampak, ya, seorang lelaki bersama dengan isterinya ataupun seorang lelaki bersama dengan perempuan, perbuatannya macam suami isteri? Abi Bakar kata, ya. Ya, aku bersyahadah, aku bersaksi bahawasanya aku tengok. Ya, sampai kepada Nafi' sama juga. Ya, sampai kepada seorang lagi nombor 3 sama juga tuan-tuan.
Akhirnya panggil nombor 4. Nak cukupkan 4 orang sebab Quran kata, ya, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tetapi tak boleh bawa 4 saksi, maka kena tolak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ziyad bin Abihi, orang nombor 4. Dia kata, aku ada di tempat kejadian tetapi aku tidak melihat seorang lelaki mendatangi, maknanya Al-Mughirah mendatangi perempuan tadi macam suami mendatangi isteri. Dia kata, aku tak nampak yang tu, aku ada kat situ. Maka apa berlaku tuan-tuan? Maka kes itu terpaksa digugurkan. Kes gugur sebab tak cukup saksi. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan? Umar mencadangkan supaya 3 orang tu tarik balik. Sebab kalau mereka tak tarik balik tuduhan, siapa yang kena 80 kali sebat? Orang yang menuduh kena, tuan-tuan. Tapi Abi Bakrah tak mau. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku bersaksi, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Al-Mughirah yang buat. Memang betul Al-Mughirah memang ada di tempat kejadian bersama dengan Ummu Jamil tadi. Sedangkan itu bukan Ummu Jamil. Itulah masalah dia, tuan-tuan. Bila orang muka serupa ni bahaya, ya. Jadi oleh kerana itu, maka ya, Abi Bakrah tak mau tarik dia punya tuduhan. Abi Bakrah dijatuhkan hukuman 80 kali sebat, tuan-tuan. 80 kali sebat, ya. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan, tuan-tuan, nama Abi Bakrah ya meriwayatkan hadis ada tak? Ada. Nama Al-Mughirah meriwayatkan hadis ada. Pasal apa mereka punya penyaksian tidak ditarik, tuan-tuan? Maknanya, mengapa kita benarkan Abi Bakrah Al-Mughirah ni meriwayatkan hadis kalau mereka telah melakukan dosa besar? Kerana mereka ini terlibat dalam lubsul fitnah, dipanggil. Lubsul fitnah ni panjang cerita, tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok kitab sirah, tengok kitab syarah hadis, kita kata, ya Allah, benda-benda ni sedang berlaku di negara aku, tuan-tuan. Benda-benda ni sedang berlaku dalam dunia ni sekarang, tuan-tuan. Benda yang sama, tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau kita sudi tengok kitab, buka kitab, tuan-tuan, kita akan kata, ya Allah, maknanya benda-benda ni ya zaman Nabi, zaman para sahabat pun telah ada, tuan-tuan. Dah ada dah, ya. Dan kita terlibat dengan fitnah. Kita semua terpalit, tuan-tuan. Lubsul fitnah maknanya keterlibatan seseorang itu dalam fitnah. Dia tak salah. Yang maknanya Abi Bakrah pun tak salah, Al-Mughirah pun tak salah. Mereka sama-sama terlibat dalam fitnah. Salah sangka, tuan-tuan. Ya, Al-Mughirah tak salah sebab perempuan jadi isteri dia. Memanglah nampak seorang lelaki mendatangi isteri sebab tu isteri dia. Muka dia macam muka Ummu Jamil. Abi Bakrah pula sebab dia nampak depan mata. Dia bohong, dia tak bohong. Jadi dia tak bohong, tuan-tuan. Cuma tak cukup saksi saja. Ya, tapi dalam kes tadi, ya, terbukti bahawasanya Abi Bakrah tak salah, Al-Mughirah pun tak salah. Sebab tu para ulama hadis mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, termasuk juga oleh siapa tadi? Oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Tuan-tuan, ya, datangkan 4 saksi. Kalau tak boleh, orang yang menuduh kena sebat, tuan-tuan. Itu kisah pertama. Mari kita tengok kisah Aisyah pula pada ayat yang ke-11. Ya, muka surat sebelah tu je, tuan-tuan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifk. Ya, ayat yang ke-11 surah yang sama. Surah An-Nur. Cerita yang kedua, tuan-tuan. Tadi Abi Bakrah. Ya, ini kita cerita tentang yang berlaku pada zaman Nabi, pada isteri Nabi, tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan tengok. Maknanya isteri Nabi pun tidak dijamin untuk tidak terfitnah. Sebab tu kita kena doa, Allahumma ja'alna, ya Allahumma la taj'alna minal maftunin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku daripada kalangan orang yang kena fitnah. Allahumma la taj'alna minal maftunin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami di kalangan orang yang kena fitnah. Quran pun ajar, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami ni orang yang kena fitnah ya oleh orang-orang zalim. Ya, tu antara doa yang ya diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa yang berlaku kepada Aisyah. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang ja'u bil ifk, orang yang datang bawa berita palsu. Al-ifk, berita palsu. Berita palsu ni banyak, tuan-tuan. Zaman kita ni kita forward pun kita termasuk juga. Sebab tu kalau kita tak tahu, tak pasti, jangan forward. Ya, jangan, tuan-tuan, ya, melainkan ada bukti. Kemudian ya, kalau perkara itu kita tak pasti, ya, kita selidik dulu. Ya, kita buat cross reference dulu, tuan-tuan. Jadi kisah Aisyah ni, tuan-tuan, Allah nak bagi tahu sesungguhnya orang yang terlibat memfitnah Aisyah ini adalah usbatun minkum. Adalah ya sebenarnya orang yang rapat dengan kamu di kalangan orang Islam juga, tuan-tuan. Yang fitnah ni orang Islam juga. Tuan-tuan tahu yang fitnah ni 3 orang. Yang mulakan fitnah Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Itu tak payah tanyalah, tuan-tuan, dia ketua munafik.
Tapi yang masalah ni, orang yang bukan munafik ni, yang terpengaruh, ya, yang terkesan dengan fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay, sehingga mereka fitnah Aisyah. Siapa tuan-tuan? Yang pertama, orang yang fitnah Aisyah adalah ketua, ya, ketua penyair Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni Nabi sayang, tuan-tuan. Nabi sayang dia. Sehingga bila Nabi dapat hadiah, ya, daripada Raja Mesir, Nabi dapat 2 orang adik-beradik, ya, Maryah Al-Qibtiyah dan kakaknya Shirin Al-Qibtiyah. Nabi ambil Maryah, Nabi hadiahkan, ya, Shirin kepada apa ni, Hasan bin Sabit. Sayang Nabi kepada dia, tuan-tuan. Dia orang yang sudah berusia, tetapi, ya, kata-katanya cukup hebat. Maknanya kalau dia bersyair tu, orang tak boleh lawan, tuan-tuan. Hasan bin Sabit terlibat di dalam memfitnah Aisyah. Tak boleh bawa 4 saksi, ya, nanti dia kena 40 kali sebatan juga, 80 kali. Nombor 2, siapa yang terlibat fitnah Aisyah, tuan-tuan? Nombor 2 yang fitnah Aisyah adalah anak kepada, ini keluarga Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar, tuan-tuan. Ya, mereka ni dapat bantuan daripada Abu Bakar, orang miskin, orang susah, ya, tapi terlibat dengan fitnah juga. Ya, dan Mistah ni, mak dia, ya, Ummu Mistah, bekerja sebagai pembantu Aisyah. Sebab Nabi kalau travel, Nabi pergi sesuatu tempat, ya, dakwah dan sebagainya, ya, maka sebahagian isteri Nabi ni tinggal bersendirian. Maka salah seorang yang menemani Aisyah tu namanya Ummu Mistah, gelaran je lah, kunyah dia Ummu Mistah, anak dia Mistah. Mistah tu terlibat dalam fitnah Aisyah. Ya, nanti kita cerita lebih detail, tuan-tuan. Nombor 3 siapa? Nombor 3 adalah Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ni adik ipar Rasulullah, tuan-tuan, bukan orang lain. Sebab tu Quran kata, ya, siapa mereka? Usbatun minkum, mereka adalah keluarga kamu juga. Mereka adalah orang Islam yang beriman. Hamnah, apa kita panggil, Hasan bin Sabit dan juga Mistah, ni semua orang beriman, tuan-tuan. Ini semua orang yang ibadahnya kuat. Hamnah binti Jahash ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, suatu hari Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, ya, Nabi pergi section tempat orang perempuan. Nabi tengok macam tempat orang perempuan ni, Nabi tengok ada tali direntang dekat dengan dekat tiang Masjid Nabawi tu. Nabi tanya, ni tali apa ni? Orang perempuan situ bagi tahu, ya Rasulullah, ini tali yang digunakan oleh Hamnah binti Jahash. Makna kalau dia datang sembahyang malam, datang masjid iktikaf, kalau dia letih sangat, mengantuk, tuan-tuan, nak tergolek jatuh, diikat badan dia pada tali masjid tu supaya dia boleh berdiri lama, tuan-tuan. Maknanya Hamnah ni bukan calang-calang orang, ya, tetapi terlibat dengan fitnah, tuan-tuan. Ya, orang masjid, orang geng masjid juga, tuan-tuan. Ya, Ummu Mistah tadi, anak dia sama, tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi tahu, bila Allah kata musbatun minkum, kena hati-hati, bimbang takut kita orang tu, tuan-tuan. Zaman kita lah, ya, zaman dulu Nabi punya adik ipar, ya, sebab Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash sepupu Nabi. Beliau salah seorang isteri Nabi. Adik-beradik dia, adik perempuan dia, sebagian kata kakak dia, Hamnah, terlibat dengan fitnah. Hamnah ni, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tahu, dia berkahwin dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang hilang 2 tangan dalam perang Uhud. Semua berkait, tuan-tuan. Ya, hilang. Dia pegang bendera, cantah tangan kanan, dia pegang tangan kiri pula. Cantah tangan kiri, dia pegang dengan dada dia, sehingga orang tombak mati dalam perang Uhud. Dan Mus'ab bin Umair salah seorang daripada sahabat Nabi yang muka macam sebiji macam muka Nabi. Seorang pendakwah, baca Quran sedap, cakap dia lembut, ya, dan orang terpikat masuk Islam tu kerana keterampilan dia, tuan-tuan. Ya, dia pergi dulu Madinah untuk dakwah sebelum Nabi sampai berhijrah. Ya, isteri dia Hamnah binti Jahash, kaki ibadah, ya, tuan-tuan, kita tengok, ya, sampai sembahyang nak jatuh, tuan-tuan, dia tak nak sembahyang duduk, ikat badan tu dekat tiang Masjid Nabawi, sampai Nabi kata tanggalkan, buka ikatan ni. Nabi bagi tahu, kita kalau sembahyang, kalau kita rasa letih, ya, kita rehat. Ya, sembahyang duduk pun boleh, tuan-tuan, sembahyang sunat tak ada masalah. Ya, tetapi kalau kita sihat kuat, berdirilah. Ya, Nabi cakap jangan paksa-paksa diri dalam beribadah. Maknanya teguran kepada Hamnah. Tapi Hamnah itulah yang terlibat dengan fitnah, tuan-tuan. Kita tengok, ya. La tahsabuhu syarran lakum. Allah kata fitnah ni bila berlaku, tuan-tuan, la tahsabuhu, jangan kamu menyangka fitnah ini syarran lakum, ya. Jangan kamu menyangka fitnah ni buruk bagi kamu. Fitnah ni memang buruk, tapi sebenarnya ada hikmah di sebalik tu. Sebab kalau tidak, tuan-tuan, kita tak tahu cerita orang munafik ni. Ya, tapi bila cerita fitnah, orang munafik pun timbul satu timbul. Baru kita tahu. Selama ni dia duduk bawah, tuan-tuan. Dia undercover.
Ya, dia underground, ya. Tetapi sekarang sudah jelas siapa munafik tersebut. Bal huwa khairun lakum, bahkan fitnah yang berlaku pada Aisyah itu sebenarnya ada kebaikan di sebaliknya. Likulli mri'in, ya, minhum maktasaba minal isim. Bagi setiap orang yang terlibat dengan fitnah, masing-masing ada dia punya saham dosa dia, tuan-tuan. Apa yang dia buat, kalau banyak dia buat, banyaklah. Sebab tu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan forward kepada WhatsApp group tuan-tuan, kepada orang lain, tuan-tuan kena ingat, kalau benda tu fitnah, tuan-tuan tanggung. Tuan-tuan terlibat sama. Berapa ramai yang telah tuan-tuan, masalahnya tuan-tuan, bila kita dah forward tu, kita nak tarik balik itu payah. Ya, orang Melayu kata telajak apa kita panggil, telajak sampan boleh diundur, telajak kata buruk padahnya, tuan-tuan. Ya, itu ceritanya. Wallazi tawalla kibrahu, dan sesiapa yang melakukan dosa yang besar di kalangan mereka, tuan-tuan, ya, minhum lahu azabun azim, Allah bagi azab yang pedih. Ya, azab yang besar. Azab besar ni, tuan-tuan, di dunia dah kena dah. Ya, itu yang kita bimbang. Wal'iyazubillah. Satu ayat lagi, tuan-tuan. Laula is-sami'tumuhu, mengapa tidak ketika mana kamu orang beriman mendengar fitnah Aisyah tu, Aisyah kena fitnah, zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Alangkah baiknya kalau kita dengar fitnah tu, kita sangka baik, tuan-tuan. Ya, kita sangka baik. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, orang berzina datang jumpa Nabi. Orang perempuan berzina datang jumpa Nabi. Orang lelaki berzina datang jumpa Nabi. Mengaku depan Nabi, tuan-tuan. Mereka masa berzina memanglah berzina betul. Tapi mereka tahu benda tu salah, mereka datang nak bertaubat. Ya, bila Ma'is al-Aslami, seorang lelaki berzina, ya, dia datang jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku dah zina dah. Nabi kalih pandangan, Nabi tak nak pandang dia, tuan-tuan. Ya, dia datang pula sebelah satu lagi, Nabi kalih pandang sampai 3 kali. Bila dah 3 kali tu makna bersungguh. Ya, maka Nabi tanya dia, betul ke kamu buat? Mungkin bukan buat, mungkin mukadimah aja, intro saja. Dia kata, tak ya Rasulullah, memang aku buat. Ya, Umar di situ. Umar kata, sepatutnya kau tak payah bagi tahu. Kau duduk diam-diam dalam rumah, kau taubat, kau minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia tahu dia salah. Jadi Ma'is al-Aslami dijatuhkan hukuman rejam sampai mati, tuan-tuan. Ya, rejam sampai mati. Ketika dia direjam, dia tak tahan, tuan-tuan, cabut lari dia, tuan-tuan. Bangun keluar daripada tempat yang direjam tu, lari, orang tangkap balik. Tangkap, jatuhkan hukuman sampai mati, tuan-tuan. Sebab rejam sampai mati. Ya, tuan-tuan tahu tak, bila Ma'is al-Aslam ini meninggal, dah kena rejam, ya, Nabi suruh dibersihkan jenazah dia, dan Nabi mengimamkan solat jenazah Ma'is al-Aslami yang buat dosa tadi, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayar. Kalau dia tu jahat, tuan-tuan, ya, Nabi pun tak nak. Orang tak bayar hutang, Nabi tak sembahyang kan, tuan-tuan? Sehingga ada orang jamin. Nabi tanya, ni orang ni ada hutang, siapa nak jamin bayar hutang dia? Osman kata, aku jamin. Okey, Nabi solatkan jenazah dia. Maknanya sampai peringkat begitu, tuan-tuan, ya. Kalau dia munafik, ya, dah tentu Allah akan turunkan ayat untuk larang Nabi solat, macam Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan bertahu ceritanya. Ma'is al-Aslami mati, ya, kerana direjam setelah berzina, tuan-tuan. Dan jenazahnya Nabi sembahyangkan, Nabi doakan dia. Umar datang jumpa Nabi personally. Umar kata, ya Rasulullah, Ma'is ni buat zina, pasal apa yang Nabi sembahyangkan jenazah dia? Nabi kata memang dia buat zina, tetapi dia telah bertaubat, ya, dan dia telah dihukum. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Di sisi Allah dia bersih. Bersih, tuan-tuan. Kita belum tahu. Ya, Ma'is al-Aslami memang berzina. Zina tu antara benda paling besar, dosa paling besar selain daripada syirik, selain daripada bunuh orang, tuan-tuan. Tetapi Allah dah ampunkan dosanya. Di sisi Allah dia datang dalam keadaan bersih, tuan-tuan. Ya, sebab itu baru Umar faham, tuan-tuan. Ya, sebab itu ketika dijatuhkan hukuman sebat kepada orang minum arak. Ya, ada banyak kisah, kalau nak ungkit banyak, berpuluh-puluh, tuan-tuan. Ustaz boleh share dengan tuan-tuan, tapi bukan sini tempatnya lah. Ya, sekadar kita ambil sikit, tuan-tuan. Kita pick and choose saja, tuan-tuan, ya, supaya kita boleh dapat gambaran undang-undang Islam macam mana, tuan-tuan. Jadi bila dijatuhkan hukuman, Nabi sebat tu, tuan-tuan jangan bayang sebat dalam Islam ni macam, ya, macam penjara Kajang buat, tuan-tuan. Ya, maknanya dia pakai apa? Dia pakai yang buat tu Bengali dut, tuan-tuan. Dia pegang besar macam tu, kemudian dia, ya, sekali dia hentam je, tuan-tuan, tercabut kulit kita. Bukan tu, tuan-tuan. Islam bukan macam tu. Dalam Riyadhus Shalihin cerita orang yang minum arak, ya, ada yang pukul dengan tangan. Janji cukup, ya, bilangan dia. Kalau 80 tu dengan tangan. Ada yang pakai kain serban, ada yang pakai selipar capal pun ada, tuan-tuan. Maknanya tujuan dia bukan untuk menyakitkan. Tujuan dia untuk menimbulkan rasa
rasa malu, rasa segan. Ya, sebab dia deterrence, tuan-tuan, deterrence. Ya, maknanya untuk menimbulkan rasa jeran orang jangan buat lagi. Tetapi mesti dibuat di hadapan manusia lain. Kena buat di public, dia in public. Sebab tu dulu tuan-tuan, kita kat sekolah ada public caning. Ya, public caning tu tuan-tuan bukan tiap-tiap hari ada, jarang. Sekali orang kena, orang akan ingat muka tu. Oh, ni budak mana? Yang kena public caning tu semua malu tuan-tuan. Ya, maknanya tuan-tuan, kadang-kadang bila kita fikir-fikir balik kan, benda-benda tu kadang-kadang perlu tuan-tuan. Ya, bukan untuk sakit, ya. Sebab orang yang kena tu dia pakai 3 lapis luar tuan-tuan. Bila guru besar buat macam tu tak ada apa, ketawa selamba. Tapi malu dia tu. Ya, tu ceritanya. Balik pada ayat tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu sepatutnya orang Islam ni bila dengar fitnah tadi, laula isami'tumuhu, mengapa tidak ketika kamu dengar akan fitnah terhadap Aisyah, zannal mu'minun, orang beriman patutnya sangka baik, wal mu'minat, orang perempuan, bi anfusihim khairan, ya, wa qalu hadza ifkum mubin, patutnya kita bagi tahu aku tak nak terima apa ni, apa kita panggil fitnah ni. Dan apa tuan-tuan, ya, qalu hadza ifkun mubin, ini adalah fitnah, cerita palsu yang jelas. Patutnya kita kena bagi tahu macam tu tuan-tuan, ya. Ayat terakhir tuan-tuan, satu lagi ayat, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalaulah, ni ulang balik tadi ayat yang keempat kelima tadi tuan-tuan. Kalaulah orang yang datang bawa fitnah itu, ya, orang yang tuduh siapa-siapa lah pun tuan-tuan, tak boleh bawa bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, tak boleh tuan-tuan. Faiz lam ya'tu bi syuhada, kalau dia tak boleh bawa syuhada, bawa saksi, syuhada tu plural, ya. Kalau syahid seorang, ya, syahid seorang, syuhada ramai. Fa ulaika indallahi humul kadzibun, mereka di sisi Allah orang dusta tuan-tuan. Orang dusta. Kesimpulan dia apa kita boleh buat tuan-tuan? Ya. Cerita Aisyah ni bila berlaku? Okey, kita bagi tahu. Satu peperangan namanya peperangan Bani Mustalik, ataupun nama perang tu perang Muraisy'. Muraisy' tu nama tempat. Tuan-tuan kalau tengok perang ni biasa dia ambil nama tempat. Macam perang Badar berlaku kerana berlaku di Badar. Perang Uhud kerana berlaku di Uhud. Ya, perang Hunain berlaku di Hunain. Pembukaan kota Mekah berlaku di Mekah. Tapi ada perang juga yang tidak dinamakan kerana tempat. Contoh perang Ahzab ataupun perang Khandaq, kan, bukan nama tempat tu Khandaq, tapi kerana digunakan strategi menggali parit. Tuan-tuan pun tahu parit 5.6 km panjang tuan-tuan. Ya, dalamnya, ya, ialah 10 kaki. Dia punya apa kita panggil lebarnya 14 kaki. Kuda pun tak boleh lepas. Ya, mana kalau kuda tu tak lepas, jatuh, patah kaki kuda tu tuan-tuan. Maknanya projek, ya, 5.6 km parit tu bukan projek kecil-kecil tuan-tuan. Tapi Nabi dan para sahabat dapat buat hanya dalam masa 1 bulan. Tuan-tuan, ni ni projek hebat ni tuan-tuan. Cuba kita tanya projek-projek kita sekarang, ya, 5.6 km punya longkang tu berapa lama buat tuan-tuan? Ya, jarak dia 5.6 km, lebar 14 kaki. Ya, haji apa, ya, 14 kaki. Dalam berapa tadi? 10 kaki. Ni bukan projek kecil-kecil tuan-tuan. Ya, sebab tu, ya, kita kata bila projek tu dibuat, kita tengok bila masa Nabi dan para sahabat buat bulan Ramadan tuan-tuan. Ya, sebab tu benda-benda luar biasa ni tuan-tuan, ya, kalau kita buat betul-betul insya-Allah boleh mampu. So balik pada cerita tadi tuan-tuan, peperangan Muraisy' ni berlaku di satu tempat nama Muraisy'. Ya, perang Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah badui kaya. Badui ni banyak unta, banyak kambing, ribuan tuan-tuan. Jadi mereka didapati sedang merancang nak serang Madinah. Jadi bila nak serang Madinah, Nabi keluar dulu. Maknanya Nabi bukan react, ya, tapi Nabi proact tuan-tuan. Ya, kena proaktif. Sebelum musuh datang kita serang dulu. Sebab kalau tunggu musuh datang, nanti damage lagi teruk. Jadi untuk mengelakkan damage, kita pergi cari dia. Kita apa, kita reach out dia tuan-tuan. Kita pergi tempat dia. Maka berlakulah peperangan. Tuan-tuan pun tahu, yang orang Islam menang. Ya, banyak dia punya apa? Kambing, dia punya unta dan sebagainya, termasuklah, ya, termasuklah apa ni, ketua-ketua apa ni, apa, badui Bani apa tadi, ya, Bani Mustalik ditangkap. Pendek cerita tuan-tuan, ya. Dalam perjalanan pulang, apa yang berlaku? Aisyah nak pergi buang air. Ya, macam kita lah pergi R&R, isteri nak pergi buang air, pergilah. Ya. Jadi bila Aisyah pergi, maka dia balik, orang nampak dia balik naik dalam unta. Unta tu tuan-tuan, orang perempuan biasa dia ada sekeduk. Dia panggil haudash.
Haudah tu macam pondok kecil atas unta tu. Jadi orang tak nampak lah perempuan duduk dalam tu. Ya, jadi Aisyah pun masuk. Bila Aisyah masuk, Aisyah dapati rantai dia terlucut. Ya, bila dia cek balik rantai terlucut, maka dia nak balik ke tempat dia buang air tadi. Ketika dia nak balik ke tempat buang air, orang tak nampak dia. Masa dia balik orang nampak, masa dia pergi lagi tak nampak, dan dia tak bagi tahu pada suami. Macam kita lah tuan-tuan. Ya. Jadi isteri duduk belakang sebab masa baru kahwin isteri duduk depan. Ya, tapi bila dah ada anak cucu, isteri tu jadi main besar duduk belakang. Ya, kita driver dah tuan-tuan. Ya, kita tanya, apa nenek dah masuk dah? Dah masuk. Ya, rupanya nenek tertinggal lagi dekat RNR Sungai Buloh tuan-tuan. Ya. Maknanya nak bagi tahu Aisyah macam tu lah. Pendek cerita, bila Aisyah cari-cari tak jumpa, dia balik ke tempat tadi, dia tengok rombongan telah berlepas. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah Aisyah duduk situ sampai tertidur. Dia mengharap ada orang perasan, tapi tak ada orang perasan tuan-tuan, tak ada orang perasan. Ya. Sehinggalah seorang sahabat Nabi nama Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni tuan-tuan, dia tertidur. Jadi bila tertidur, dia lambat dapat, dia baru nak catch up. Jadi dalam perjalanan menuju ke tempat yang Nabi janjikan tadi, dia melihat ada seorang perempuan sedang tertidur. Maka dia pun datang dekat, ya, dia tengok Aisyah, dia kenal Aisyah tuan-tuan. Ya, maka dia pun tahu macam mana nak buat kat Aisyah ni. Ya, sebab ini isteri Nabi ni, nak buat macam mana ni? Ya, maka dia pun terfikir, aku nak sebut istirja'. Istirja' mana apa tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kalau orang tertidur tak nak bangun tuan-tuan, tuan-tuan pergi kat telinga dia, tuan-tuan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ambil Safwan bin Mu'attal buat. Ya, bukan kita create. Safwan bin Mu'attal buat dan Nabi tak tegur tuan-tuan. Maknanya boleh, ya. Aisyah terjaga, Safwan bin Mu'attal tak bercakap sepatah habuk pun. Dia bagi isyarat supaya Aisyah naik atas unta tu. Sebab unta ni dia duduk, ya, maka Aisyah naik. Maka bila unta tu naik, dia pegang tali unta tadi, dia pun bawa Aisyah terus menuju kepada tempat yang dijanjikan oleh Nabi tadi. Bila sampai itu yang, ya, wartawan-wartawan bebas pula ramai tuan-tuan masa tu, daripada pelbagai agensi munafik. Ya, Munafik Association ada tuan-tuan. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan? Mula fitnah berlaku. Bila fitnah ni disebarkan, ya, 3 sahabat tadi, ingat kan? Zaid Hasan bin Sabit penyair Nabi. Nombor 2 ialah Ummu Mistah punya anak, ya, Mistah yang buat yang dapat bantuan daripada Abu Bakar, tapi dia fitnah juga tuan-tuan. Bantuan ambil, fitnah tuan-tuan. Itu yang masalah tu. Zaman kita macam tu banyak tuan-tuan. Bantuan ambil, tapi tetap fitnah juga. Itu masalah tuan-tuan. Berlaku zaman Nabi, ya. Nombor 3 siapa? Nabi punya adik ipar yang ikat badan dekat masjid tadi tuan-tuan. Di ujung perbincangan apa tuan-tuan? Ya. Bila ketiga-tiga tu tak boleh datangkan saksi, 3-3 kena rotan. 3-3 kena sebat tuan-tuan, 80 kali sebatan. Sama tuan-tuan. Tak peduli dia adik ipar ke, dia orang miskin ke, dia penyair ke, tak peduli tuan-tuan. Kalau dia tak boleh bawa 4 saksi, kena hukum. Melainkan dia tarik balik. Ya, jadi kalau kita dah terlepas cakap, tariklah balik tuan-tuan. Ya, tak ada ruginya kita tarik balik, kita mengaku kita buat salah, tak ada rugi tuan-tuan. Di hujung perbincangan kita, sebab kita punya waktu, ya, ada dalam 2 minit lagi tuan-tuan, ya, sebelum masuk waktu, ya, awal dah sekarang. Kesimpulan apa yang kita boleh buat? Kebanyakan apa yang berlaku di akhir zaman ni tuan-tuan, kebanyakannya pernah berlaku. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, ya. Yang menjadi tanggungjawab kita ialah buka balik kitab tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang datang, buka balik kitab. Ya, kalau ada isu-isu yang berlaku dalam masyarakat, kita jawab dengan jawapan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tafsir Quran. Kita jawab dengan menjelaskan apa yang telah disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis baginda. Kita jawab dengan apa yang pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Umar ni tuan-tuan, sebab Umar memerintah lebih pada 10 tahun, dekat 11 tahun tuan-tuan. Umar antara yang paling lama. Selepas daripada Osman, Umar paling lama. Ya, dan zaman Sayyidina Umar kita tahu, orang nak buat ajaran sesat pun tak berani tuan-tuan. Ya, zaman Osman ni lembut orangnya, apologetik tuan-tuan. Bila ada orang nak buat jahat, ya, Osman kata dia belum buat, dia baru rancang, macam mana kita nak ambil tindakan? Betul juga tuan-tuan. Ya, pasal dia baru merancang. Osman sangat memberi maaf. Umar tak tuan-tuan. Umar very proaktif. Ya, jadi oleh kerana itu banyak benda-benda yang berlaku zaman Umar yang diselesaikan, termasuk cerita Abi Bakrah tadi. Tuan-tuan ingat Abi Bakrah? Bakrah tadi mana apa tuan-tuan? Bakrah, tali perigi yang digunakan oleh budak tadi untuk panjat tembok Taif. Datang jumpa Nabi, dia dibebaskan, jadi orang baik. Bagus tuan-tuan. Satu lagi Al-Mughirah, perompak besar. Dua-dua orang Taif.
saling kenal mengenal tuan-tuan, ya. Cuma Mughirah senior pada Abi Bakrah. Masuk Islam lambat, dia lebih awal. Mughirah lebih awal masuk Islam sebab dia masuk Islam masa perang Khandaq. Abi Bakrah masa Taif ditawan, lagi lambat lah. Tapi dua-dua saling mengenali, dua-dua duduk di Basrah, dua-dua berjiran tuan-tuan, ya. Jadi Abi Bakrah kerana dia dengar Nabi bagi tahu tentang fitnah tak boleh, ya. Orang yang fitnah ada 3 benda tuan-tuan, dosa besar. Yang pertama syirik, ya, yang hanya taubat boleh menyelesaikan. Yang kedua disebut ya uququl walidain, ya, kita durhaka pada mak ayah. Nombor 3, kita jadi saksi palsu, kita bawa cerita palsu. 3 benda besar tuan-tuan. Hadis ini tuan-tuan, hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim yang cerita dosa besar syirik, ya, buat durhaka pada mak ayah. Nombor 3 apa tuan-tuan? Nombor 3 ialah bawa cerita palsu. Tuan-tuan tahu siapa riwayat hadis ni? Abi Bakrah. Abi Bakrah yang panjat tadi tuan-tuan, ya. Abi Bakrah lah orang yang bila dia nampak, dia kata aku tak boleh tipu, aku syahadah. Walaupun Umar nak jatuhkan hukuman 80, aku terima. Pasal aku tak boleh tarik. Kalau aku tarik, mana aku bohong. Sedangkan aku tak bohong. Cuma kerana tak cukup saksi. Ya, so dalam kes tadi tuan-tuan, isu teknikal. Tetapi ada, ya, kebaikan jauh di belakang tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah nak selamatkan Al-Mughirah. Yang bersama Al-Mughirah bukan Ummu Jamil. Ummu Jamil ni perempuan yang suka dengan Mughirah, tapi Mughirah tak layan. Ya, orang perempuan tu adalah isteri tu tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah tuan-tuan, ya. Bila benda ni sampai kepada Umar, ya, Umar duduk di Madinah. Umar bukan duduk di Basrah. Ya, maknanya dari segi bukan macam sekarang investigation, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya penyiasatan apa semua ni bukan macam sekarang tuan-tuan. Sebab itu fitnah lebih senang berlaku. Tetapi alhamdulillah, ya, Allah menyelesaikan masalah mereka dengan menjadikan kedua-duanya itu, ya, akhirnya tidak bersalah. Memang tak bersalah tuan-tuan. Walaupun Abi Bakrah dipukul, disebat 80 kali, tetapi nanti terbukti Ziyad bin Abihi atau Ziyad bin Abi Sufyan, dia mengaku dia tak bercakap benar tuan-tuan. Tetapi peristiwa itu berlaku zaman Muawiyah. Abi Bakrah dijatuhkan hukuman zaman Umar. Lepas zaman Umar, zaman Osman. Lepas Osman, zaman Ali. Lepas Ali, Muawiyah. Maknanya tuan-tuan, 3 penggal lepas tu baru orang tahu Abi Bakrah cakap benar. Ya, Ziyad bin Abihi yang bohong tuan-tuan. Maknanya kadang-kadang kebenaran tu datang lambat tuan-tuan. Mana kena sabarlah. Ya, tuan-tuan jangan hilang punca jadi tak datang masjid, jadi duduk kat rumah, jadi sugul, jangan tuan-tuan, ya. Jalan macam biasa. Cuma kita nak bagi tahu ada hikmah di sebalik tu, ya. Tunggu dan lihat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita, ya. Itu yang boleh Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak masjid, pihak surau yang bagi peluang Ustaz berkongsi sedikit maklumat, ya, tafsiran dan tadabbur ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan ada manfaat jadi amal soleh kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.